sekarang ini di dalam UMNO berlaku satu fenomena di mana kalau dahulunya saya kata UMNO ni terbahagi kepada tim A minority yang diterajui oleh Najib dan kini bersama dengan Zahid, dan tim B yang majoriti 25 hingga 26 ahli parlimen yang majoritinya atau hampir kesemuanya atau kesemuanya bersama Tengku Razali Hamzah. Majoriti dalam UMNO sudah memulakan satu puak yang berfungsi sebagai UMNO dia sendiri. Seolah-olah ada dua UMNO. Ada UMNO dalam UMNO. Dan puak ini, dia biasanya tidak bersuara. Tak guna bagi mereka untuk bercakaran dengan Najib dan Zahid. Sebab kepimpinan Najib Zahid ni dekat UMNO ni, Zahid lah. Okay, tetapi dari belakang kita tahu Najib pun buat banyak keputusan. Dan tiba-tiba dilonjakkan naik menjadi pengerusi kelab ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Okay? Dan dia juga penasihat Barisan Nasional. Jadi mereka ni semuanya tergolong dalam golongan penjenayah dan yang disyaki penjenayah. Maknanya pemimpin bermasalah. Tim A. Dan disokong hanya 9 hingga 10 ahli parlimen dari UMNO. Dia minoriti. Tapi dia yang pegang UMNO, yang majoriti ni, dia anggap diri dia sebagai UMNO tersendiri dan dia biasanya diam. Ahli-ahli parlimen dalam tim B ni biasanya diam. Dan ini secara tidak langsung menjadikannya UMNO baru 3.0. Jadi UMNO 3.0 ni walaupun atas kertas tak wujud, ianya sudah wujud dari segi semangat, dari segi jiwa, dari segi siapa yang ahli-ahli parlimen rasakan adalah presiden sebenar mereka. Dan majoritinya menganggap bahawa de facto presiden UMNO ataupun presiden berkesan UMNO sebenarnya Tengku Razali Hamzah. Okey. Maknanya apabila Zahid bercakap apa-apa, orang takkan komen, takkan cakap apa dari tim B ni, biarlah nak cakap apa. Sebab Zahid ni bagi mereka dah sah bersekongkol dengan Anwar bersama Najib dan pernah menipu dan melanggar juga peraturan UMNO apabila bersekongkol dengan Anwar. Menipu keluarkan surat rahsia bersama Najib tanpa pengetahuan ahli parlimen, tanpa pengetahuan Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO, menzahirkan sokongan semua ahli parlimen Barisan Nasional terhadap Anwar. Jadi ramai terkejut. Sekaligus membuktikan apa yang saya beritahu selama ni, bahawa Najib ni sekutu Anwar memang betul. Okay. So jadi penipuan demi penipuan oleh Zahid ni, dan dia melanggar etika tata tertib parti yang dipraktikkan sejak berdekad lalu, di mana ahli-ahli parti tidak boleh bersekongkol dengan pihak lawan. Jadi seharusnya Zahid dah kena pecat dah, Najib dah kena pecat. Tapi yang peliknya Zahid ni ketua disiplin dalam parlimen bagi UMNO. Jadi macam mana nak pecat sedangkan dia yang akan buat keputusan. Lihat macam mana mereka buat UMNO tu macam parti milik mereka peribadi. Mereka duduk dalam jawatan-jawatan penting ni supaya tak ada apa-apa boleh menimpa diri mereka. Dan mereka syok sendiri. Walhal sebenarnya mereka ni tak berfungsi. Sebab majoriti tak dengar lagi Zahid, tak dengar lagi Najib. Cakap apa cakap. Ya. Pelik sebab mengapa saya katakan pelik? Bukan hanya dari segi tingkah laku Zahid ni pelik. Apabila Barisan Nasional membuat tuntutan terhadap Perikatan Nasional, tuntutannya ada tuntutan yang dibuat sebagai syarat untuk Barisan Nasional sokong Belanjawan 2021. Siapa yang membuat tuntutan tu? Bukan Zahid, Najib. Siapa yang umumkan tuntutan tu? Bukan Zahid, Najib. Najib hanya pengerusi kelab ahli parlimen Barisan Nasional. Dia bukan pengerusi Barisan Nasional. Pengerusi Barisan Nasional ialah Zahid. Tapi yang keluar kenyataan ialah Najib. Dan Najib buat dua tuntutan. Kita cerita tuntutan tu selepas inilah. Jadi nampak sangat Zahid, Najib dan tim A ni yang saya sekarang nak gelar UMNO atas kertas. Sebab UMNO sebenar duduk dengan Tengku Razali. UMNO 3.0. Jiwa UMNO sebenar, semangat UMNO sebenar kini duduk dengan tim B.
Yang Zahid terajui ni bukan UMNO. Dia terajui UMNO dalam kepala otak dia saja. Iaitu UMNO atas kertas. Atas kertas memang itulah UMNO dia. Tetapi sebenarnya majoriti tidak anggap itu UMNO mereka lagi. Okey? Dan Zahid senyap, Najib yang buat tuntutan. Okey? Tak rasa pelik. Okey? Sebenarnya geng Zahid Najib ni tahu kalau Zahid buat kenyataan tidak diterima oleh majoriti. Jadi apa yang saya bercakap benar. Sebab itulah Najib dikerahkan untuk buat kenyataan, harap-harap majoriti ahli parlimen akan dengar Najib. Okey? Tetapi masakan mereka nak dengar Najib. Sedangkan semua dah tahu Najib sekutu dengan Zahid dan kedua-dua mereka sekutu dengan Anwar. Dan segala yang mereka lakukan adalah untuk menjaga tengkuk mereka dalam parti dan juga dari segi perundangan. Tidak ingin masuk penjara. Okey? Bukannya untuk ummah. Bukannya untuk agama, bangsa dan negara. Jadi, tidak. Dan segala keputusan yang dibuat, okey, tidak mencerminkan aspirasi kehendak majoriti ahli parlimen dalam UMNO. Jadi, Zahid terpaksa suruh Najib buat kenyataan. Walhal Najib bukannya pengerusi Barisan Nasional. Dia hanya pengerusi kelab ahli parlimen Barisan Nasional. Okey? Baik. Najib, yang lagi pelik, Najib buat dua tuntutan. Satu berhubung dengan pelanjutan satu berhubung dengan KWSP dah. Dua tuntutan lah, moratorium dan KWSP. Saya tak nak masuk detail lah. Moratorium nak lanjutkan dan KWSP boleh keluar 10,000 seketul dari akaun satu. Itu saja tuntutan dia. Jasa macam mana? Maknanya Najib setujulah 85.5 juta disalurkan kepada jasa. Ini bukan mewakili tuntutan majoriti ahli parlimen Barisan Nasional. Majoriti ahli parlimen Barisan Nasional atau UMNO 3.0 ni banyak yang tidak puas hati dengan belanjawan atas banyak perkara. Banyak perkara. Agihan 400 juta kepada Felda sebenarnya untuk menyelamatkan Felda, peneroka Felda yang dibebani hutang disebabkan kesilapan Najib sendiri. Peruntukan untuk projek-projek yang sebenarnya boleh ditangguhkan. Peruntukan itu boleh disalurkan untuk memerangi COVID. Banyak sangat mereka ada masalah dengan bajet. Tapi Najib hanya buat dua tu. Iaitu moratorium dan juga KWSP. Jasa banyak, bukan jasa saja. Banyak perkara yang MP tak puas hati. Tapi kita tolak semua tepi dulu. Jasa macam mana? Jadi Najib setujulah 85.5 juta. Ya? Dan dia kritik sikit-sikit pasal jasa tu, semua wayang lah. Bukan tuntutan lah. Satu negara tengah tuntut bahawa peruntukan jasa tu dibuang sebab tak masuk akal. Ini Najib setujulah. Jadi Najib, Zahid, dua ketul ni setuju je. Sama juga, mereka saja nak kerjasama dengan Anwar, majoriti tak nak. Jadi mereka buat UMNO tu seolah-olah milik peribadi mereka dan mereka suka buat apa saja. Sebab itulah dah wujud dah lahir UMNO 3.0 dari segi semangat dan jiwanya. Dan MP-MP ni sedia untuk dipecat, sedia untuk keluar pada bila-bila masa, dan bila sampai masanya mereka akan buat keputusan tersendiri termasuk dalam isu undi belanjawan, dasar belanjawan 2021. Saya tak hairan Najib tak masukkan jasa dalam peruntukan 85.5 juta jasa tu dalam tuntutan dia. Saya tak hairan. Sebab pentadbiran Najib lah yang salah gunakan jasa dulu sebagai unit propaganda. Pentadbiran Najib lah yang timbulkan unit khas dalam Pejabat Perdana Menteri untuk hal ehwal Rosmah bini Najib. Pentadbiran Najib lah yang salurkan, dikatakan salurkan dana kepada unit tersebut, yang seterusnya salurkan beratus-ribu ringgit kepada Laskar Cyber. Jadi saya tak hairan kalau Najib tidak masukkan jasa ke dalam tuntutan. Macam mana tuntutan yang dibuat oleh Najib boleh dianggap sebagai tuntutan Barisan Nasional? Pertamanya, Najib is nobody in Barisan Nasional. Keduanya, tuntutan itu tidak mewakili aspirasi atau kehendak ataupun perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan majoriti ahli parlimen. Nampak? Jadi UMNO versi Zahid atau UMNO atas kertas ni
tunggu masa je. Sebenarnya era Zahid dan Najib sudah pun berakhir. Sekarang ni de facto presiden atau presiden efektif ataupun presiden sebenar Barisan UMNO adalah Tengku Razaleigh Hamzah. Dengar baik-baik. Okey? Dan perkara ni tidak akan diberitahu oleh pihak-pihak lain yang korang dengar. Sebab itu sebahagian daripada perkumpulan Laskar Cyber Najib. Dan Laskar Cyber Najib kini bersekutu atau sehaluan dengan Laskar Cyber Anwar. Okey? Ini golongan terdesak. Dan golongan terdesak akan pasti membuat rungkaian-rungkaian, akan pasti membuat video-video ataupun dalil-dalil ataupun tuntutan-tuntutan ataupun menyebutkan perkara-perkara yang dahsyat untuk menarik perhatian lebih ramai pendengar. Tapi hakikatnya apa yang saya beritahu terjadi. Nampak sangat bahawa akhirnya ahli-ahli parlimen akan membuat keputusan sendiri dan itu sejajar dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam hal-hal melibatkan rang undang-undang ataupun kelulusan rang undang-undang di mana Perlembagaan Persekutuan hanya melihat kepada keahlian dalam Dewan Rakyat. Dia buta parti, dia tidak sebut parti. Jadi parti boleh nasihatkan, beri pendapat, tetapi parti tidak boleh menghalang ahli parlimen daripada laksanakan tanggungjawab mereka berdasarkan sumpah yang dilafazkan oleh setiap ahli Dewan Rakyat. Tetapi itulah yang dibuat oleh Anwar Musa dan beberapa pemimpin lain termasuk Syahidan Kasim. Jadi nampaklah geng Muhyiddin ni dah terdesak sebab sekiranya belanjawan tidak diluluskan. Okey, bukan kita nak, bukan kita tak nak. Ini bukannya soal saya sebab saya bukannya ahli parlimen. Tetapi yang pastinya kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin akan tumbang sekiranya belanjawan tidak diluluskan oleh Dewan Rakyat. Nah, pendapat peribadi saya yang saya rasa ramai juga sependapat termasuk majoriti ahli parlimen adalah belanjawan 2021 dari banyak sudut, dari banyak aspek tidak masuk akal. Okay? Dan lebih tidak masuk akal ialah tuntutan Najib.